Muhammad, datang sini speaker. Adakah Yang Berhormat tahu bahawa pelancaran yang akan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 6 hari bulan ini di Sungai Besar telah pun bermula dengan satu suasana dan keadaan yang meragukan. Contoh saya nak bagi tahu kepada Yang Berhormat dan juga kepada Dewan. Farmer yang menjadi tuan punya penganjuran membuka tender bagi pemasangan kemah kanopi, Arabian kanopi. Dibuka tender, diberikan borang. Tarikh tutupnya ialah sepatutnya pada 2 hari bulan, iaitu pada hari Isnin baru ni. Pada hari Isnin. Tiba-tiba pada hari Sabtu kemah sudah pun dipasang. Kemah sudah pun dipasang. Orang yang pergi hari Isnin pergi tengok, kemah dah dipasang. Ditanya khabar, kemah itu dipasang pada hari Sabtu. Mungkin Yang Berhormat sahabat berenam pun boleh tahu macam mana keadaan ini boleh berlaku. Ini saya ada dokumen. Jadi macam mana keyakinan kepada rakyat bahawa pembahagian beras ini juga boleh berlaku adil kalau pelancaran ini pun berlaku dalam keadaan yang sangat meragukan. Ya, terima kasih Pokok Senar. Itu baru ada elemen-elemen permulaan. Sudah ada unsur-unsur rasuah, sudah ada unsur-unsur penyelewengan. Kita tidak jamin untuk program subur ini boleh terus subur berkembang tanpa ada penyelewengan. Jadi kita minta supaya benda itu betul-betul telus, berikan ketelusan dalam pelaksanaan program. Itu saja yang kita minta, supaya biarlah rakyat yang benar-benar miskin mendapat manfaat daripada apa yang telah kita telah berikan kepada mereka melalui bajet ini. Jadi inilah di antara perkara berkaitan dengan subur. Yang ketiga, Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin bangkitkan soal isu bernas. Walaupun rakan-rakan saya, beberapa orang ahli parlimen juga menyebutkan ini suara daripada rakyat bahawa minta kerajaan ambil alih balik bernas. Walaupun ada pandangan yang lebih ekstrim daripada itu supaya bernas dikembalikan kepada LPN. Tetapi biarlah bernas ini kita kerajaan yang monopoli, bukanlah pihak luar yang monopoli. Sekarang ni wang tak company daripada Hong Kong yang menguasai 31.36% daripada share saham bernas. Walaupun sudah ada pandangan dan sudah ada tindakan supaya Tradewin ini mengambil alih share, majority share atas desakan daripada rakan-rakan parlimen supaya kita yang menguasai share dalam bernas. Tapi banyak juga persoalan yang nak dibangkitkan. Siapa yang punya Tradewin ini, supaya menteri bagi penjelasan. Bukan sekadar siapa yang punya, siapakah di belakang Tradewin ini, supaya dia benar-benar telus hak rakyat Malaysia. Kita tidak persoalkan. Yang penting janganlah industri yang begitu strategik, begitu penting kepada negara ini dikuasai oleh pihak luar. Dan inilah yang antara perkara yang kita perlukan penjelasan daripada menteri. Rakan saya Pokok Senar sekali. Yang Tan Sri Speaker, Yang Berhormat bersetuju bahawa isunya bukan pemegang saham itu orang luar ataupun orang dalam. Isunya ialah monopoli. Kalaupun bagi saya Yang Berhormat, kalaupun orang dalam, warga negara Malaysia sekalipun, Syed Mokhtar ke siapa yang menguasai bernas, tetapi kalau dia yang monopoli, akhirnya bahawa rakyat pengguna sendiri akan menjadi mangsa. Jadi isunya sekarang ni ialah isu monopoli. Kita memang tidak bersetuju wang tak syarikat asing menguasai sektor strategik dalam negara kita. Kita juga tidak setuju bahawa rakyat negara kita juga monopoli dalam sektor strategik dalam negara kita. Tuan Betul, saya bersetuju dengan Pokok Senar tadi bahawa itu yang ingin saya sebut sebagai persoalan kepada isu bernas ini, bahawa apa yang lebih pentingnya ialah harga beras makin turun supaya rakyat mendapat manfaat. Tetapi apabila monopoli, dia menentukan harga beras. Jadi ini di antara benda yang tidak sihat. Rakan-rakan saya daripada kerajaan juga mencadangkan perkara yang sama. Jadi biarlah menteri mendengar keluhan daripada semua ahli parlimen bahawa kita sepakat supaya kalaulah rakyat nak didahulukan, berikan pendahuluan kepada rakyat dalam bentuk yang cukup baik. Saya sudah bangkitkan isu dalam persoalan saya berkaitan dengan projek 10 tan
yang dalam bentuk soalan. Dan saya bersetuju bahawa industri padi ini, industri beras ini harus disuburkan lagi dengan pendapatan ataupun peningkatan di sawah padi, di bendang, supaya hasil yang kita perolehi sehinggalah kita tidak bergantung kepada pihak luar. Yang keempatnya, Datuk Yang Di-Pertua, saya ingin menyentuh tentang di bawah pembangunan pertanian, projek pembangunan pertanian. Saya orang yang terlibat di dalam bidang pertanian mengetahui bahawa di antara faktor-faktor penting dalam industri pertanian ini ialah soal infrastruktur, khususnya pengairan. Kalau pertanian tidak baik, salirannya tidak ke mana. Itu di antara perkara. Saya bercakap bukan mewakili kawasan saya saja, kawasan muda, dan saya minta supaya menteri yang berkenaan menyebut kalimat yang betul, sebab dia menteri kawasan muda, kawasan Kemubu. Jangan sebut MADA. MADA tu agensi. Jadi biarlah smart sikitlah, menteri kawasan muda, kawasan Kemubu. Jadi kawasan muda, Muda Agriculture Development Authority, yang agensinya ialah MADA. Bukan sekadar MADA saja, walaupun MADA mendapat limpahan yang cukup banyak, alhamdulillah, terima kasih, tetapi kawasan-kawasan yang lain yang infrastrukturnya kurang memuaskan. Yang menjadi persoalannya ialah bajet yang sebesar itu, tetapi apabila turun dalam bentuk pelaksanaan, dia makin menipis oleh kerana terlampau banyak projek ni disapkan. Berapa kali sap, akhirnya orang yang betul-betul membuat projek saliran ini, dia mendapat jumlah peruntukan yang terlalu kecil. Dan ini yang menjadi persoalan. Mereka bangkitkan, mereka tak boleh buat prasarana yang baik, akhirnya prasarana tak sampai setahun rosak, pecah dan sebagainya. Kerana apa? Mereka tidak mendapat, turunnya bajet itu tidak sampai, bocor di tengah jalan, bocor di pertengahan. Dan inilah di antara perkara supaya Menteri Pertanian alert, supaya Menteri Pertanian sedar tentang isu-isu berkaitan dengan infrastruktur pertanian. Yang kelimanya,